Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat kepada para pelajar dan juga para penonton sekalian. Kita teruskan pengajian kita dengan bab yang ketujuh, iaitu geometri koordinat. Okey meh, kita teruskan pembelajaran kita meh untuk bab yang ketujuh, iaitu geometri koordinat meh. Okey cikgu, okey. Oi meh, kita lama tak jumpa kan meh kan? Itulah cikgu. Rindu rasanya pula. Ayolah je meh, cikgu pun sibuk meh nak buat kerja, macam-macam kerja cikgu nak buat Okey meh, jangan buang masa meh, kita lihat ni pengenalan konsep geometri koordinat. Amir pernah dengar tak perkataan koordinat tu? Pernah cikgu, masa tingkatan 2 dulu. Okey, cikgu mulakan di sini meh dengan memaparkan di sini peta negeri Johor ya. Okey, daripada peta ni meh kita boleh timbulkan beberapa persoalan Okey, persoalan pertamanya meh, kita nak cuba cari jarak antara Muar dengan Mersing. Nampak tak? Itu persoalan dia. Berapa jarak antara Muar dengan Mersing ni? Okey. Selain daripada tu meh, kalau kita lihat di sini antara Segamat dengan Johor Bahru ni kan, kita nak tahu apa tahu? Kita nak tahu di manakah titik pertemuan antara jalan Muar Mersing dengan Segamat Johor Bahru. Nampak tak? Dia bertemu kat sini jadi kat sini tu kat mana tu sebenarnya Okey. Selain daripada tu persoalan yang ketiga ialah antara jalan Muar ke Johor Bahru ni kan, kita nak tahu di mana kedudukan tengah-tengah antara Muar dengan Johor Bahru. Macam itulah baik, inilah antara beberapa persoalan yang boleh kita jawab apabila kita mengetahui satu konsep matematik yang dikenali sebagai geometri koordinat. Untuk pengetahuan konsep geometri koordinat ni digunakan secara meluas dalam pembangunan sistem yang kita selalu gunakan, iaitu Google Map ni. Nampak tak? Cikgu nak tanya sikit Okey, apa dia? Awal-awal nak tanya dah bagus tanyalah. Koordinat tu cikgu, kalau Amir kata maksud koordinat tu ialah kedudukan sesuatu tempat tu. Betul tak cikgu? Betul maksud koordinat tu memang betul Maksud koordinat tu ialah kedudukan kedudukan sesuatu tempat tu Okey. Okey, mari kita teruskan Okey cikgu. Okey, mari kita tengok konsep yang pertama dalam bab yang ketujuh geometri koordinat ni, iaitu pembahagian tembering garis Okey, Amir faham tak maksud tembering tu? Tak berapa jelas cikgu, tapi saya pernah dengar perkataan tembering ni. Okey, tak apa, nanti cikgu bagi tahu Baik, dalam pembahagian tembering garis ni kita akan mempelajari dua perkara Yang pertama iaitu titik tengah Yang kedua kita akan mempelajari tentang titik pembahagi dengan nisbah M nisbah N. Okey, kita tengok dulu yang pertama, titik tengah ni Okey, ni diberikan di sini garis AB dengan koordinatnya masing-masing, iaitu A38 dan B710 Okey, sekarang yang kita bincangkan ni ialah garis lurus AB Sebenarnya garis lurus ini kita boleh lukiskan sepanjang mana yang kita mahu kita boleh teruskan ke bawah ni, kita boleh teruskan ke atas ni, kita boleh lukiskan garis lurus ni sepanjang mana kita mahu. Tapi tidak perlu kita hanya perlu bincangkan antara A hingga B saja, sebahagian daripada garis lurus tu saja. Itulah yang dipanggil sebagai tembering garis Jadi tembering tu maksudnya lah sebahagian garis sahaja. Boleh Okey juga, saya faham. Okey, seterusnya kita akan mencari koordinat titik tengah antara A dan B Okey, di mana titik tengah itu berada? Pastinya ada di tengah-tengah lah, nama pun titik tengah kan. Okey, kalau M itu merupakan titik tengah maka dia memberi maksud M itu telah membahagi garis AB kepada dua bahagian yang sama panjang maksudnya panjang AM akan sama dengan panjang MB. Okey. Dalam arti kata lain kalau dinyatakan dalam konteks nisbah kita nyatakan bahawa nisbah AM dengan MB ialah 1 nisbah 1. Okey, jadi maksudnya di sini kalau AM itu 1 maka MB 1 tapi bukanlah semestinya 1 kalau contoh lain kalaulah panjang AM itu 5 katakan, maka panjang MB juga 5 itu yang dikatakan nisbah dia 1 nisbah 1 Okey. Okey, sekarang kita akan tentukan koordinat titik M jadi koordinat titik M ni macam mana kita nak cari? Kita gunakan rumus ini. Pernah tengok tak rumus ni? Ini rumus masa tingkatan 2 cikgu belajar ni. Betul-betul. Jadi kita gunakan rumus titik tengah tu. Okey, di sini kan dia perlukan X1, X2, Y1, Y2 ni kan.
Jadi maknanya dari mana datangnya X1, X2, Y1, Y2 ni? Datangnya daripada koordinat-koordinat ni lah. Kita labelkan je lah, mana-mana ikut suka lah. Sebagai contohnya, kita ambil koordinat A ini sebagai X1, Y1 dan B ini kita nyatakan sebagai X2, Y2. Okey. Jadi kan, kalau Amir nak tukar kedudukan ni pun tak apa. B sebagai X1, Y1, A sebagai X2, Y2 pun boleh juga. Mana-mana pun tak apa. Okey cikgu, okey. Okey, kemudian kita ambil lah nilai-nilai yang berkenaan ni, kita ganti dalam rumus ni. Okey, lepas tu ringkaskan lah. Dapatlah jawapan dia. Inilah dia koordinat titik M tu, 59. Boleh? Okey cikgu, okey. Baik, seterusnya yang ini perkara baru yang kita nak belajar, iaitu apa? Titik pembahagi dengan nisbah M nisbah N. Apa tu sebagai contoh macam ni, kita ambil contoh yang sama di sini, iaitu garis AB. Okey, sekarang ni kita nak bahagi garis AB ini kepada dua bahagian. Sekarang tidak lagi bahagi sama tengah-tengah. Kita letakkan di sini titik pembahagi dia, kita labelkan sebagai R. Jadi R ini merupakan titik pembahagi garis AB, tetapi dia bukan di tengah-tengah tau. Dia bahagikan seperti yang kita tengok ni lah. Arti kata lain, kita kata R ini titik pembahagi garis AB dengan nisbah tertentu. Macam tu. Jadi di sini kita ambil satu contoh nisbahnya, iaitu 2, 3. Di sini memberi makna R ini merupakan suatu titik yang membahagi garis AB dengan nisbah 2 nisbah 3. Macam tu. Nampak tak? Okey cikgu, okey. Tapi cikgu, macam mana cikgu nak tentukan koordinat dia tu? Itulah perkara yang kita nak belajar. Inilah adalah perkara baru yang kita nak belajar dalam tajuk ini. Okey? Okey cikgu, okey. Okey, kita teruskan pembelajaran kita berkenaan dengan titik pembahagi dengan nisbah M nisbah N ni. Okey, sekarang ni tengok ini aktiviti penerokaan kita. Okey, kita baca dulu sini. Tentukan koordinat titik yang membahagi garis yang menyambungkan titik A 38 dan B 710 dengan nisbah 2 nisbah 3. Nampak tak? Okey, jadi di sini macam mana cara kita nak menentukan koordinat yang akan membahagi garis ini dengan nisbah yang dinyatakan ni? Kita akan gunakan satu kaedah yang dipanggil sebagai kaedah perang. Pernah dengar tak kaedah ni? Tak pernah dengar cikgu. Cikgu nak ajak berperang ke ni? Itulah cikgu perkenalkan kaedah ini supaya Amir ingat. Bila timbul soalan ke apa yang berkaitan dengan perkara ni, cikgu akan kata, Amir gunakan kaedah perang tu. Ataupun Amir akan kata kat cikgu, kita gunakan kaedah perang tu ke cikgu, yang cikgu ajar tu. Macam tu lah. Okey, apa yang dikatakan kaedah perang ni cikgu nak Amir faham dia punya pola dia. Kita tengok. Okey, ini adalah garis AB dengan koordinat yang dinyatakan. Okey, seterusnya kita nyatakan ini sebagai satu titik R, di mana titik R ini membahagi garis AB ini dengan nisbah 2 nisbah 3. Okey, jadi sekarang ini matlamatnya ialah nak dapatkan koordinat R menggunakan kaedah perang ni. Jadi Amir tengok apa yang dikatakan kaedah perang tu. Sekarang nak cari koordinat R ni. Baik, sebelum tu kita letakkan kurungan yang macam ni. Jadi koordinat macam ni lah kan, ada X ada Y ni kan. Ya cikgu, betul. Ini adalah sangka burung. Kita buat sangka burung dulu, kemudian kita nak masukkan burung-burungnya. Macam tu Okey cikgu. Okey macam mana yang dikatakan kaedah perang tu tengok pola dia. Baik, di sini AR satu tanah jajahan ataupun satu negeri lah. RB itu satu jajahan yang lain, iaitu negeri sebelah dia. Jadi 2 ni adalah askar bagi negeri AR, 3 ni adalah askar bagi negeri RB. Jadi kalau kata perang tu maksudnya askar ni akan tembak ke pihak musuh dia lah. Kemudian askar ni dia akan balas tembakan ke pihak lawan dia. Macam tu Okey. Dia tembak apa Ambil tengok sini 2 akan tembak 7 2 tembak 7. Pum di sini. Jadi dia akan dapat 2 darab 7. Jadi 2 tembak 7 maksudnya 2 darab 7. Kemudian askar ni dia kata main kasar dia kata. Jadi askar pihak musuh ni akan balas tembakan macam tu. Bila kita tadi tembak X, maka 3 juga akan tembak X. Askar ni tembak X. Boom jadi 3 akan tembak 3 di sini. Macam tu kemudian kita letakkan tambah. Di sini tambah Okey, kemudian untuk makluman Amir
bilangan askar yang mati ialah semua askar mati dalam peperangan ni. Kenapa semua mati kau Tak tahulah Lepas ni tak ada kemahiran berperang kot. Mengingat dalam peperangan ini semua askar mati jadi itulah sebabnya kita bencikan peperangan sebab dia melibatkan kematian Tinggi jiwa patriotisme cikgu tu Itulah. Okey. Seterusnya dua tembak Y pula. Dua tembak askar Y lah. Pum sini. Okey. Jadi 2 darab 10 lah. Okey. Tembak tu maksudnya darab Oh, main kasar kata askar ni. Jadi 3 pula tembak Y jadi 3 darabkan dengan 8 Okey, letakkan di sini tambah. Kemudian macam tadi juga askar yang mati semua askar mati. Nampak? Okey kemudian kita ringkaskan semua ni dapatlah 23/5 44/5. Maka inilah dia koordinat R. Nampak tak? Oh, cikgu. Dah macam tu je cikgu. Senang je pun. Itulah sebab cikgu ajar kaedah ni supaya senang nak jawab. Betul lah cikgu. Perang dapat jawapan. Okey. Jadi apa yang cikgu nak sampaikan di sini supaya Amir ingat dia punya pola bagaimana untuk kita menentukan koordinat R tu. Macam mana boleh? Okey cikgu okey. Tapi macam mana rumus ini diperolehi, dia sebenarnya boleh diterangkan secara matematik cuma cikgu terangkan ini dulu supaya Amir dapat gambaran awal dan nampak pola dia macam mana. Nak bagi Amir senang belajar tujuan dia kalau tidak kalau cikgu terangkan tentang rumus tu, bila Amir tengok rumus tu pun dah pening nanti itulah cikgu, nanti pening Andai kamu dengar mana tu pening tu. Adalah cikgu, saya tengok dalam YouTube tu. Okey berdasarkan kepada pola perang tadi, maka kita buat satu rumusan tengok di sini koordinat A kita nyatakan sebagai X1 Y1, B sebagai X2 Y2, R adalah titik yang membahagi garis AB dengan nisbah M nisbah N Okey, sekarang kita gunakan pola yang kita pelajari tadi, kaedah perang tu. Jadi cuba Amir aturkan, maka dapatlah kita susun jadi formula ni Jadi sebenarnya inilah dia formula dia sebenarnya Okey, tapi cuba Amir bayangkan, Amir tengok dekat sini pun dah pening kan nak hafal formula ni Amir tak perlu hafal formula ni, Amir cuba ingat pola kaedah perang ni tadi jadi senanglah nak belajar. Okey. Okey dalam slide yang berikut ni ini adalah pembuktian rumus titik pembahagi dengan nisbah M nisbah N Okey, apa yang kita kata tadi, rumus yang kita perolehi tadi, yang kita dapat melalui kaedah perang tadi tu sebenarnya secara matematiknya dapat kita huraikan seperti yang Amir lihat dalam slide ini jadi cikgu rasa cikgu tak perlulah nak bincangkan satu-satu langkah ni sampai terbitkan formula ni nanti Amir bosan lah pula Cikgu macam faham je. Alah, cikgu tengok muka kamu, cikgu tahu dah Okey jadi maknanya kat sini Amir pause dulu video ni, kemudian Amir cuba kaji setiap langkah ni, Amir teliti setiap langkah ni untuk kami memahami bagaimana rumus R ini dapat diterbitkan Okey cikgu okey. Kamu ni okey. Entah ya tak tidak tu. Nanti cikgu masa saya free nanti saya buat lah. Yalah, kamu tu mana pernah free Okey kita teruskan pembelajaran kita dengan melihat beberapa contoh yang melibatkan titik pembahagi dengan nisbah M nisbah N ini Okey, contoh soalan yang pertama ni diberikan di sini titik P 2 -1 membahagi tembiring garis yang menyambungkan titik A -1 2 dan titik B HK dengan nisbah AP nisbah PB sama dengan 3 nisbah 2 Kita diminta untuk cari nilai H dan nilai K. Okey. Jadi sekali baca ni memanglah kita tak nampak gambaran Jadi cara mudah kita lukiskan rajah seperti ini kita letakkanlah garis lurus AB, kemudian kedudukan titik A, P dan juga B ni. Okey. Nampaklah kita gambarannya macam mana Kemudian kita tengok di sini maklumat yang diberikan di sini nisbah AP dengan PB iaitu 32, maka kita tulis di sini 32 okey. Kemudian kita diminta untuk cari apa? Untuk cari koordinat B iaitu HK Okey di sini kita gunakan kaedah perang tadi
Macam mana perang tadi, 3 akan tembak ke B, manakala 2 akan balas tembakkan ke A. Macam itulah. Okey, sekarang ni mana satu nak mulakan dulu nak tembak, siapa nak tembak dulu itu terpulang, mana-mana pun tak apa Okey, asalkan kalau pihak askar tu tembak X, maka pihak lawan dia mesti tembak X juga. Tu syarat dia. Okey, melalui kaedah perang ini tadi kita dapat tulis seperti ni koordinat P 2 negatif 1 ni akan sama dengan macam yang cikgu katakan tadi, kita benakan dulu sangka burung ni jangan isi lagi burung dia, buat sangka dulu Okey, kemudian baru kita isi burung-burungnya Okey seterusnya cikgu beri panduan kat sini. Lengkapkan dulu maklumat yang di sebelah bawah ni iaitu semua askar mati kan. Jadi maksudnya 3 tambah 2. Letakkan dulu di bawah ni. Okey cikgu, okey. Okey, kemudian kita perang kita serang kita tembak di sini. Askar 3 tembak dululah. 3 tembak H boom. Jadi 3 tembak H jadi 3 H lah. Okey, lepas tu dia kata apa? Sekarang ni kata main kasar jadi 2 tembak negatif 1 boom. Dia akan jadi macam tu, 2 darab negatif 1. Jadi di sini letak tambah okey. Kemudian sekarang ni tembak Y pula boom. Jadi 3 K okey. Kemudian main kasar okey, jadi dia pun 2 pula tembak boom. Jadi 2 darab 2. okey, nampak? Okey, daripada sini ini kan koordinat yang sama kan kan? Ya cikgu. Oleh itu 2 ni akan sama dengan komponen X di sinilah. Maka kita boleh tulis macam ni, 2 akan sama dengan 3H tolak 2/5. Nampak? Jadi kita ringkaskan di sini darab silang, jalankan operasi algebra macam biasa di sini untuk dapatkan nilai H. Dan akhirnya dapatlah nilai H sama dengan 4. Okey, seterusnya di sini komponen Y dia negatif 1. Jadi dia akan sama dengan komponen Y di sinilah Jadi maknanya kita boleh tuliskan negatif 1 sama dengan 3K tambah 4/5. Okey, kita jalankan operasi algebra seperti biasa darab silang dan sebagainya. Okey, akhirnya kita ringkaskan di sini, dapatlah K sama dengan negatif 3 jadi matlamat kita tadi nak cari nilai H dan nilai K dah pun tercapai, iaitu H sama dengan 4 dan K sama dengan negatif 3. Okey, boleh tak Boleh cikgu, boleh. Senang cikgu guna kaedah perang ni. Itulah. Okey kita teruskan pembelajaran kita dengan melihat contoh yang kedua contoh soalan ni seperti ni titik R PT membahagi tembeling garis yang menyambungkan titik A 2HH dan titik B 2P3T dengan nisbah 2:3. Ungkapkan P dalam sebutan T Okey, seperti biasa yang cikgu nyatakan bila kita baca macam ni susah untuk kita buat gambaran oleh itu kita lakarkan garis lurus seperti ini letakkan koordinat A dan B kemudian R macam tu dan juga nyatakan nisbah yang diberikan itu ialah 2:3, maka tulislah nisbahnya 2:3 jadi macam mana untuk kita selesaikan soalan ini jadi kita akan gunakan kaedah perang tadi macam biasalah. Askar ni tembak ke sini, kemudian askar ni balas tembakan macam tu. Okey, jadi kita mulakan di sini koordinat R iaitu PT. Macam mana yang cikgu terangkan tadi juga, kita letakkan dulu sangka burung ni kemudian barulah kita isi burung-burungnya. Macam tu Kenapa tahu cikgu beri panduan macam ni supaya kita mudah berfikir mudah berfikir, kemudian kita dapat elak careless mistake dan sebagainya Banyak itulah sebabnya cikgu ajar kita buat dulu sangka burung apa semua ni, ada sebab-sebab dia Okey, kita mulakan dengan apa tahu kita mulakan dengan jumlah askar yang mati tu. Kita letakkan dulu 2 tambah 3 di sebelah bawah ni Okey, kemudian kita pun mulakan tembak siapa nak tembak dulu tahu siapa nak tembak dulu tu ikut yang mana dulu kalau 2 nak tembak dulu pun boleh, nak 3 nak tembak dulu pun boleh, mana-mana saja pun tak apa dalam contoh ni cikgu mulakan dengan 2 lah 2 tembak X tembak X Okey, 2 tembak X boom, jadi 2 darab 2P. Okey, kemudian dia balas tembakan 3 pula tembak tapi ambil ingat kalau 2 dia tembak X maka 3 juga akan tembak X Okey, jadi bila 3 tembak X jadi 3 darab 2H Okey, seterusnya
Y pula. 2 tembak Y jadi 2 tembak 3T kemudian tambah dengan 3 tembak H jadi 3H di sini. Okey. Jadi maknanya di sini komponen X ni ialah P, komponen X di sini ialah ni kan. Maka P akan sama dengan ni lah. Jadi dapatlah kita tulis seperti ini. Okey. Jadi di sini kita ringkaskan lah. Okey, jalankan operasi algebra di sini maka dapat kita tulis sebagai P sama dengan 6H. Okey. Kemudian seterusnya komponen Y ni jadi T sama dengan komponen Y di sini dapatlah kita tulis seperti ini T sama dengan 6T tambah 3H per 5. Okey. Jadi daripada sini kita ringkaskan lah. Okey, ringkaskan sampailah kita dapat tulis sebagai H sama dengan negatif T per 3. Okey. Okey, kita tengok kepada soalan ini. Dia kata ungkapkan P dalam sebutan T Jadi kita ada di sini lah P dalam sebutan H. Jadi macam mana kita nak buat? Tak susah ni. Kita gantikan je lah H ni dengan negatif T per 3 Jadi kita tulis seperti inilah. 6 darab dengan H tu ganti dengan negatif T per 3 Jadi ringkaskan di sini. Dapatlah kita tulis sebagai P sama dengan negatif 2T. Maka terjawablah soalan ni, iaitu ungkapkan P dalam sebutan T. Macam mana okey ke? Kamu diam je ni. Boleh cikgu, boleh cikgu. Saya faham cikgu. Okey dalam slide yang seterusnya ni kita lihat contoh soalan yang ketiga diberikan titik A, B dan C dengan koordinat dia masing-masing seperti yang tengok di sini. Dengan keadaan A, B, C membentuk satu garis lurus. Cari nisbah AB, nisbah BC. Okey, untuk mudahkan pengiraan kita kita wakilkan AB ini sebagai A, BC ini sebagai B. Jadi apa yang kita nak cari ialah nisbah antara A dengan B Okey. Jadi di sini kita akan gunakan kaedah perang. Okey kali ni Amel lah cuba terangkan pula asyik cikgu je cakap. Okey cikgu, boleh. Cikgu tak suruh, saya tak cakap lah. Okey cuba kamu teruskan Okey cikgu, sini saya teruskan. Saya ikut apa yang cikgu pandukan tadi. Kita tuliskan dulu askar yang mati. Jadi bilangan askar yang mati ialah A tambah B cikgu. Okey, bagus bagus. Okey, teruskan. Seterusnya cikgu, kita mulakan tembakan. A dia tembak 3 cikgu, jadi 3A. Okey, bagus. Seterusnya cikgu, B akan tembak negatif 5. Jadi kita tulis di sini tolak 5B cikgu. Okey okey bagus teruskan. Seterusnya cikgu, A akan tembak Y pula. A tembak 10, jadi sama dengan 10A. Kemudian tambah dengan B tembak 2, jadi 2B cikgu. Okey bagus Okey, boleh tak Amir teruskan yang ni? Saya tahu sampai takat tu je lah cikgu. Okey, tak apa jangan risau Amir tengok seterusnya di sini kita bandingkan komponen X dengan X di sini maka kita boleh tulis seperti inilah. 1 sama dengan 3A tolak 5B bahagi A tambah B kemudian daripada sini kita ringkaskan darab silang kemudian ringkaskan, akhirnya kita dapat tulis seperti ini. Okey seterusnya cikgu buat apa tahu di sini? Cikgu tulis macam ni. A per B. A ni okey, kemudian B ni cikgu bawa ke kanan jadi bahagikan. Kemudian 2 ni cikgu bawa ke kiri jadi bahagilah. Jadi maksudnya A bahagi B sama dengan 6 bahagi 2. Tu A per B sama dengan 6 per 2. Boleh? Okey cikgu, okey. Tapi kenapa cikgu buat macam ni sebab cikgu nak cari nisbah. Ambil tengok Okey, daripada sini kita ringkaskan dapat 3 per 1. Nampak tak? Jadi A per B sama dengan 3 per 1. Jadi A per B tu kan A nisbah B maksud dia. Jadi maka di sini dapatlah kita nyatakan bahawa A nisbah B ialah 3 nisbah 1. Jadi kesimpulannya AB nisbah BC sama dengan 3 nisbah 1. Okey cikgu, saya faham. Okey maka dengan itu kita tamat pembelajaran kita untuk video siri yang pertama ini di bawah tajuk geometri koordinat iaitu konsepnya pembahagian tembiring garis. Okey kita berhenti di sini dan kita akan jumpa lagi dalam siri video yang seterusnya selepas ini Okey okey cikgu.